Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini bersama saya Ahmad Bakri bin Muhammad Ramli daripada SMK Tun Saban, Pekala Hulu Perak akan mengajar satu tajuk buku teks tingkatan 4, mata pelajaran Pendidikan Islam pada muka surat 90, iaitu pelajaran yang ke-13 di bawah bidang fiqh yang bertajuk Haji dan Umrah. Baiklah, hari ini kita akan tengok terlebih dahulu objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran yang kita akan capai di akhir pengajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran yang pertama, menyatakan maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Okey, itu adalah objektif pembelajaran yang pertama. Objektif pembelajaran yang kedua yang ingin dicapai ialah menjelaskan syarat wajib dan rukun haji dan umrah. Menjelaskan syarat wajib, menjelaskan rukun haji dan menjelaskan rukun bagi ibadat umrah. Itu adalah objektif pembelajaran yang kedua. Manakala objektif pembelajaran yang ketiga kita pada hari ini ialah menjelaskan perbandingan antara ibadat haji dan juga ibadat umrah. Nanti di akhir pengajaran nanti murid-murid dapat menjelaskan perbandingan di antara ibadat haji dan juga ibadat umrah. Baiklah, sekarang kita akan tengok pengertian haji dan umrah. Kita akan tengok pengertian haji dan umrah dari sudut bahasa dan juga sudut istilah. Pertama, kita akan tengok pengertian haji terlebih dahulu. Haji dari sudut bahasa. Okay, haji daripada sudut bahasa bermaksud tujuan dan maksud. Itu dari sudut bahasa. Manakala dari sudut istilah syarak, okay, haji bermaksud mengunjungi Baitullahil Haram. Mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji. Pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey, maknanya di sini kita kena highlight iaitu pada bulan haji. Pada bulan haji, okey, mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan haji. Okey, itu adalah pengertian haji dari sudut bahasa dan juga istilah. Sekarang kita berpindah kepada pengertian umrah. Apakah yang dimasukkan dengan umrah dari sudut bahasa? Umrah dari sudut bahasa bermaksud ziarah. Ziarah bermaksud umrah dari sudut bahasa. Okey. Manakala dari sudut istilah syarak pula, umrah ini bermaksud mengunjungi Baitullahil Haram, mengunjungi Baitullah juga pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Maknanya di sini kalau kita tengok secara umum, kita tengok dari segi pengertian haji dan umrah, kita dapat membuat satu perbezaan iaitu dari segi masa, iaitu haji pada bulan haji. Manakala umrah pada bila-bila masa. Tempat keduanya sama, haji dan umrah, iaitu mengunjungi Baitullahil Haram. Cuma bezanya dari segi perbezaan yang ketara dari segi bulan-bulan haji untuk haji, manakala untuk umrah pada bila-bila masa, ataupun dengan bahasa yang mudah disebut sebagai anytime. Itu dalam bahasa orang putih, kan. Itu adalah perbezaan yang ketara yang kita lihat antara haji dan umrah dari sudut pengertian. Sekarang kita akan tengok pula kepada dalil daripada Al-Quran berkaitan dengan disyariatkan ataupun pensyariatan ibadat haji. Apakah dalil yang berkaitan dengan pensyariatan haji ini?
Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surahul Azim, maksudnya, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 196 ini, jelas menunjukkan bahawa ibadah haji merupakan perkara yang wajib ditunaikan, yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa ibadat haji juga merupakan salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Jadi hukum menunaikan haji adalah wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Maksudnya kalau individu itu belum mencapai tahap mukallaf dan juga tidak berkemampuan, maka hukum baginya adalah tidak wajib. Sekarang kita akan tengok pula syarat wajib haji dan umrah. Apakah syarat yang mewajibkan seseorang itu wajib melakukan ibadah haji dan juga umrah? Yang pertama ialah syarat dia Islam. Maksudnya tidak diwajibkan kepada orang kafir. Apabila kita sebut Islam, maknanya orang yang bukan Islam, iaitu orang kafir, tidak diwajibkan bagi mereka. Itu yang pertama, syarat wajib haji dan umrah yang pertama. Yang kedua ialah syarat wajib yang kedua, iaitu baligh. Apa yang dimaksudkan dengan baligh? Iaitu cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Maknanya kanak-kanak tidak diwajibkan. Tetapi kalau kanak-kanak mengejarkan haji dia kalau cukup syarat, maka haji dia tetap dikira sebagai sah. Tetapi kewajipan ke atasnya tidak dituntut kerana dia belum lagi mencapai tahap baligh. Dan yang ketiga syarat wajib adalah berakal. Berakal itu waras. Maksudnya tidak diwajibkan kepada orang yang tidak waras, yakni orang gila. Itulah yang dimasukkan dengan berakal. Dan yang keempat, syarat wajib haji dan umrah merdeka. Apakah yang dimasukkan dengan merdeka? Maksudnya tidak wajib kepada golongan-golongan hamba. Iaitu adalah syarat wajib yang keempat. Manakala syarat wajib yang terakhir berkemampuan atau disebut juga dengan istita'ah. Istita'ah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya bermaksud berkemampuan, iaitu mampu dari segi kesihatan, kewangan dan juga keselamatan. Okey, sedikit perkongsian ataupun penambahan kepada syarat wajib haji dan umrah yang kelima, iaitu berkemampuan ataupun disebut juga dengan istita'ah. Tengok dalam ruangan spektrum ilmu. Okey, ciri-ciri berkemampuan yang diceritakan di sini, yang pertama, ciri-cirinya adalah cukup pembelanjaan. Pembelanjaan dia cukup untuk mengerjakan haji dan umrah pergi dan balik. Maksudnya dia pergi, dia balik, dia cukup pembelanjaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungannya. Kalau dia ada isteri, dia ada anak, maksudnya waktu peninggalan dia ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah, anak-anak dan isteri di kampung mempunyai keperluan nafkah asas itu, maknanya cukup untuk mereka meneruskan kehidupan. Yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Mestilah kalau nak pergi mesti ada kenderaan kan, sama ada kapal terbang ke, kapal laut ke, ataupun kenderaan darat. Itu adalah berkemampuan. Kalau tak ada kenderaan, maka mereka tidak dianggap sebagai berkemampuan ataupun istita'ah. Itu yang ketiga. Yang keempat, aman perjalanan pergi dan balik. Maksudnya sepanjang perjalanan nak pergi menunaikan haji dan umrah, ataupun daripada balik menunaikan haji dan umrah, perjalanan masanya itu adalah dalam keadaan yang aman. Maknanya tidak ada pergolakan, tidak ada peperangan. Sekiranya kita nak pergi Mekah, kita akan lalu beberapa buah negara. Jadi negara yang kita lalu itu
dalam keadaan yang aman, tidak berlakunya pergolakan ataupun peperangan. Dan yang kelima, disebut dengan sihat tubuh badan. Dalam pengertian tadi saya ada sebut mampu dari segi kesihatan. Itulah yang kelima, sihat tubuh badan untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah sepanjang berada di tanah suci. Itu ciri-ciri berkemampuan. Di sini ada sedikit penambahan khusus bagi perempuan. Ada 2 penambahan khusus untuk perempuan dari konsep istita'ah atau berkemampuan. Yang pertama, mestilah mendapat keizinan suami ataupun walinya. Bagi yang berkahwin perlu mendapat keizinan daripada suami. Manakala sekiranya belum berkahwin, perlu mendapat keizinan daripada walinya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ditemani oleh suami sekiranya sudah berkahwin ataupun suami dia tidak dapat ikut sama. Boleh juga ditemani oleh mahram seperti orang kata adik-beradik ataupun bapa, okay, atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Kumpulan perempuan, apabila disebut kumpulan, maksudnya perempuan yang menemaninya adalah ramai yang boleh dipercayai, ataupun disebut juga dengan perkataan Arab sebut sebagai syiqah, iaitu boleh diyakini dan dipercayai. Baiklah, sekarang kita akan tengok pula rukun haji dan juga rukun bagi ibadat umrah. Rukun haji yang pertama ialah niat. Okey, untuk haji dan umrah kena ada niat, iaitu rukun yang pertama. Yang kedua, rukunnya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini hanya untuk ibadat haji sahaja, tidak ada pada ibadat umrah. Maksudnya, waktu menunaikan ibadat haji, umat Islam wajib wukuf di Arafah. Tetapi bagi ibadat umrah tidak ada rukun wukuf di Arafah. Yang ketiga iaitu tawaf. Tawaf bagi haji dan umrah keduanya mempunyai rukun, iaitu tawaf. Dan yang keempat, sya'i. Yang kelima, bergunting atau bercukur rambut. Dan yang terakhir, rukunnya adalah tertib. Di sini kita dapat simpulkan bahawa antara haji dan umrah, rukun bagi haji ada 6, iaitu niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting atau bercukur rambut dan juga tertib. Manakala bagi umrah, rukunnya adalah niat, tawaf, sa'i, bergunting atau bercukur rambut, dan yang terakhir adalah tertib. 6 rukun bagi haji, 5 rukun bagi ibadat umrah. Okey, kita akan tengok secara detail satu persatu tentang rukun haji dan rukun umrah. Sekarang kita akan tengok niat. Rukun yang pertama untuk ibadat haji dan ibadat umrah ialah niat. Okey, niat untuk haji, lafaz dia nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu adalah niat bagi ibadat haji. Manakala lafaz niat bagi mengerjakan umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maksudnya sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini adalah rukun yang pertama dalam ibadat haji dan juga ibadat umrah. Rukun yang kedua ialah kita tengok di sini wukuf di Arafah. Okey, berada di Arafah walaupun seketika, bermula daripada masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Maknanya berada seketika, iaitu di antara masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga masuknya waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Perlu diingat bahawa rukun yang kedua ini berada di Arafah, iaitu wukuf di Arafah, hanya pada
ibadat haji sahaja, tidak ada pada ibadat umrah. Okey. Dan kita kena ingat juga bahawa ketika kita berada di Arafah ini, kita digalakkan berdoa, memperbanyakkan doa. Kerana apa? Kerana antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita berada ataupun ketika kita wukuf di Arafah. Mari kita tengok pula rukun yang seterusnya. Rukun yang seterusnya ialah tawaf di Kaabah. Okay, tawaf di Kaabah iaitu bermaksud mengelilingi Kaabah 7 pusingan bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Maknanya kalau kita tengok dalam gambar ini, bermula di penjuru Hajarul Aswad, okey, mengelilinginya sebanyak 7 kali dan berakhir di penjuru yang sama. Okey, sebanyak 7 kali. Itu yang dimasukkan dengan tawaf. Tawaf itu sendiri bermaksud mengelilingi. Mengelilingi sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 pusingan. Okey, permulaannya adalah di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama, iaitu di penjuru Hajarul Aswad juga. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali pusingan. Sekarang jom kita tengok pula rukun yang keempat. Apakah rukun yang keempat? Rukun yang keempat adalah sa'i. Sa'i bermaksud berjalan ulang alik sebanyak 7 kali. Bermula di Bukit Safar dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Maksudnya berulang alik sebanyak 7 kali. Daripada Safar ke Marwah, Marwah ke Safar, Safar ke Marwah, Marwah ke Safar, dan berakhir di mana? Berakhir di berakhir di Bukit Marwah. Kerana apa? Kerana bermula di Safar apabila 7 kali, pengakhirannya adalah di Bukit Marwah. Itu adalah ibadat sya'i berulang alik. Ulang alik sebanyak 7 kali. Rukun yang kelima bagi ibadat haji dan umrah. Yang kelima adalah bergunting. Bergunting atau bercukur rambut. Apakah yang masukkan dengan bergunting atau bercukur rambut? Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai. Okey, bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut dan sunat bercukur rambut bagi lelaki. Maksudnya mesti bilangan helaian yang paling minimum adalah 3 helai. Lebih tak apa, kurang tidak boleh. Dan bagi lelaki pula disunatkan bercukur rambut. Itu adalah rukun yang kelima, bergunting atau bercukur rambut. Okay, yang terakhir adalah tertib. Apa maksud tertib? Tertib bermaksud melakukan perbuatan mengikut urutan. Daripada urutan yang pertama sehingga ke urutan yang seterusnya, yang terakhir itu kita mesti lakukan dia secara berurut-urutan. Itu yang dimasukkan dengan tertib. Tidak boleh melangkaui. Sebagai contoh yang pertama tadi, niat. Okey, kalau kita niat, lepas kita niat, kita melakukan wukuf bagi ibadat haji. Kalau untuk umrah tidak ada wukuf. Katakan kita melakukan wukuf terlebih dahulu. Selepas tu baru kita laksanakan rukun yang pertama, niat. Maka tidak dianggap sebagai tertib. Tertib ini mesti berurutan. Contohnya niat, wukuf, lepas tu tawaf, selepas tawaf diikuti dengan sa'i, lepas sa'i diikuti dengan bergunting. Itulah yang dimasukkan dengan tertib. Tertib adalah urutan daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Tidak boleh melangkaui rukun tersebut. Kita pergi kepada objektif kita yang terakhir untuk pembelajaran dalam tajuk haji dan umrah bahagian 1. Kita akan tengok perbandingan di antara haji dan umrah. Yang pertama kita tengok dulu dari sudut persamaan. Apakah persamaan di antara haji dan umrah? Yang pertama kita tengok dari segi aspek rukun dia. Okay, haji dan umrah kedua-duanya mempunyai rukun tawaf. Tawaf ifadah, sya'i dan bercukur. Okay, itu adalah dari sudut aspek rukun. Yang kedua, persamaan antara haji dan umrah ialah dari sudut perkara wajib. Okey, yang pertama, haji dan umrah mempunyai larangan ketika berada dalam ihram. Dan yang kedua, mempunyai
miqat. Miqat makan ni. Itu adalah perbandingan dari sudut persamaan, persamaan di antara ibadat haji dan ibadat umrah. Sekarang kita tengok pula apakah perbezaan dia, perbezaan antara kedua-duanya. Perbezaan yang pertama dari sudut waktu. Sudut waktu, ibadat haji dilakukan pada bulan haji sahaja. Manakala umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Anytime kita boleh laksanakan ibadat umrah. Tetapi haji tertakluk kepada bulan haji sahaja, iaitu pada bulan Zulhijjah. Yang kedua, perbezaan yang kita dapat tengok di sini dari segi rukun. Rukun haji mempunyai rukun iaitu wukuf. Haji mempunyai rukun wukuf di Arafah, manakala umrah tidak mempunyai rukun wukuf di Arafah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, perkara wajib. Ada perbezaan di antara haji dan umrah. Bagi haji, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Manakala umrah tiada melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ada bagi ibadat haji, tidak ada bagi ibadat umrah. Yang ketiga, bermalam di Mina. Begitu juga bermalam di Mina hanya perkara wajib bagi haji, tidak wajib bagi umrah, kerana tiada dalam ibadat umrah. Yang keempat dan ataupun yang terakhir dari segi perbezaan perkara wajib, melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Jadi untuk umrah tiada melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Jadi itulah perbezaan di antara haji dan juga umrah. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di dalam slot-slot yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua untuk melaksanakan PDPR. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi insya-Allah.